Al-Kahfi. Kemudian kita terus kepada tazkirah kita untuk sama-sama peringatan untuk diri kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang sudi menghadirkan diri, meluangkan masa pada malam ini. Kita buat secara online ni, maksudnya masing-masing ada di rumah dan sebagainya, ada bersama keluarga dan sebagainya, tapi masih lagi meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Itu adalah sebenarnya satu nikmat, satu nikmat yang besar. Walaupun nikmat duduk sekali dalam satu majlis secara bersemuka tu ditarik, tapi kita usaha juga supaya kita duduk sekali dalam majlis yang online macam ni, supaya mendapat barakahnya, mendapat maksudnya program kita berterusan lah, tidak terbantut begitu. Sebab tu disebutkan oleh para ulama, imshi ilallah urjan wa makasir, jalanlah kepada Allah SWT walaupun dalam keadaan tempang. Maksudnya kalau orang tu tempang, kakinya sakit ataupun tempang, takkan dia nak kena berhenti berjalan. Jalanlah, berjalan sekadar mana yang boleh, bukan berhenti terus, tetapi berjalan sekadar mana yang boleh. Jadi majlis sebegini Allah mudahkan, jadi kita jalan, kita buat saja. Baik, bismillah, kita mulakan sedikit dengan istighfar, kemudian kita teruskan. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا
لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita mula teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Terima kasih kepada
semua AJK pemuda UMNO Desa Seri Merbau, Jasin, yang sudi menjemput saya pada kali keempat ini. InsyaAllah pada kali akan datang mungkin diisi oleh ustaz-ustaz yang lain, maksudnya tukar-tukarlah supaya supaya ada tak boring lah, supaya tak boring, tukar sikit, kemudian masuk balik, tak ada masalah lah. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ini. Alhamdulillah, tujuan kita untuk kita hadir pada malam ini sama, iaitu tujuan kita pertama sekali kita nak berzikir, kita nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita yang pertama sekali kita nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita nak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita berkumpul macam ni, dia ada kekuatan kuat sikit. Sebab tu dalam hadis disebutkan yadullah ma'al jamaah. Dalam satu hadis disebutkan bahawa pertolongan Allah itu di dalam jemaah, di dalam berjemaah. Kalau seseorang itu duduk dalam satu jemaah, duduk dalam satu majlis, ada satu tim, maka lebih kuat lagi. Sama konsepnya seperti di dalam agama kita. Di dalam agama kita solat berjemaah tu rasa kuat sikit. Kita duduk baca Quran tu secara berjemaah rasa kuat sikit. Tapi kalau duduk seorang-seorang mungkin tak berjaya. Mungkin tak berapa berjaya. Tapi kalau duduk bersama-sama mungkin insya-Allah kita boleh jalankan. Kita ada satu tim yang kita hidupkan majlis ilmu, kita hidupkan majlis bacaan Al-Quran, majlis tadarus, insya-Allah akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dengan lisan kita sebutkan alhamdulillah, dan juga dengan anggota badan kita. Bagaimana syukur dengan anggota badan, iaitu dengan kita menggunakan anggota badan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada perkara yang disuruh, pada perkara yang disuruh dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita katakan semua apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada anggota badan kita, daripada tubuh badan kita adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berikan perumpamaan, seseorang itu pinjamkan kepada kita motor ataupun pinjamkan kepada kita kereta. Jadi tuan dia nak tengok kita guna tu elok-elok. Kita guna motor dia tu guna elok-elok. Tiba-tiba kita guna dengan cara yang tidak elok. Maksudnya macam tak syukur, tak menghargai orang dah bagi pinjam motor, dia pergi buat wheelie, dia pergi buat wikang pula. Maka itu macam tak bersyukur lah. Orang dah bagi pinjam. Orang bagi pinjam kereta, dia dah buat macam-macam, buat drift pula kereta orang. Jadi itu tak bersyukur orang bagi. Jadi itu kalau kita dengan manusia, kita pinjam harta manusia. Tetapi Allah pinjamkan kepada kita pendengaran, Allah pinjamkan kepada kita penglihatan, untuk kita melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pinjamkan kepada kita pendengaran untuk kita belajar, kita dengar Al-Quran. Allah pinjamkan kepada kita lidah untuk kita baca Al-Quran, untuk kita berzikir. Jadi kita gunakan segala anggota tubuh badan kita ini pada perkara yang Allah SWT redha dan pada perkara yang Allah SWT suka. Begitu. Itu maksudnya syukur dengan anggota badan. Jadi lisan menyebut alhamdulillah, dengan anggota badan pun kita syukur juga. Begitu juga dengan hati. Hati itu fahamlah bahawa hati itu kita bersyukur, kita rasa itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Alhamdulillah, untuk sesi yang keempat ini insya-Allah kita sebutkan sedikit ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Kahfi. Kita amalkan bacaan surah Al-Kahfi ini 10 awal dan 10 akhir. Al-Kahfi ini memang mengandungi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Kahfi ini mengandungi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu banyak. Para ulama menafsirkan surah ini ataupun menafsirkan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi ini terlalu banyak, terlalu panjang lebar untuk menceritakan apa yang Allah SWT ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Seperti mana kita pernah sebutkan pada sesi-sesi yang lepas, iaitu kaitan surah Al-Kahfi ini dengan akhir zaman,
iaitu setiap perkara yang berlaku di akhir zaman, setiap perkara yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ini berlaku pada akhir zaman. Setiap perkara yang berlaku diceritakan di dalam Al-Quran, daripada satu kisah Ashabul Kahfi, daripada kisah yang kedua kita sebutkan berkenaan kisah dua orang pemilik kebun yang kaya raya, kemudian kisah ketiga kita sebutkan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, kemudian kisah Zulkarnain yang terakhir. Semua kisah-kisah itu Allah SWT kisahkan itu, perkara itu berlaku sebelum daripada zaman Nabi SAW, tetapi diceritakan di dalam Al-Quran untuk mengkhabarkan kepada Nabi SAW tentang apa yang telah berlaku sebelum itu. Begitu juga untuk diambil pengajaran, benda ni dah pernah berlaku dan akan berlaku lagi pada akhir zaman. Perkara-perkara yang macam ni dah pernah berlaku dan akan berlaku lagi pada akhir zaman. Jadi bila akhir zaman tu? Zaman kita lah. Zaman kita lah, zaman akhir zaman. Jadi apabila disebut akhir zaman, sebenarnya di zaman selepas daripada sahabat itu dah disebut akhir zaman sebenarnya. Selepas zaman sahabat pergi kepada zaman tabi'in, sebenarnya dah disebutkan sebagai akhir zaman. Para sahabat, para tabi'in sebenarnya dah bersedia dengan ilmu-ilmu akhir zaman. Tetapi Allah SWT panjangkan umur dunia ini. Allah panjangkan umur dunia ini supaya manusia ada peluang. Manusia ada peluang. Kemudian sedikit demi sedikit petanda Allah bagi. Kalau nak bahaskan petanda-petanda tu banyaklah. Ada petanda kecil, ada petanda sederhana dan ada petanda besar. Yang disebutkan oleh para ulama, petanda kecil semua dah berlaku. Petanda sederhana pun semua dah berlaku. Yang tinggal hanyalah petanda besar. Petanda besar tu maksudnya dah dekat sangat-sangat. Dah dekat sangat-sangat, ataupun hari itu dah. Hari itu. Dan sebenarnya marhalah ataupun kita punya fasa dia tu, permulaan fasa yang terakhir, bermulanya fasa terakhir apabila munculnya Imam Mahdi. Itu maksudnya kita pernah dengar tentang Dajjal lah, Ya'juj, Ma'juj, Dukhan dan sebagainya. Semua tu akan berlaku selepas itu. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan yang pertama sekali yang muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi salam, yang mana namanya adalah Muhammad bin Abdullah, yang mana Imam Mahdi ni akan mengembalikan kegemilangan Islam kembali. Islam akan kembali balik gemilang di bawah satu naungan, dan di bawah satu pemerintahan. Baik, tak apalah, kita sebut berkenaan dengan pemerintahan, jadi kita akan masuk sebenarnya pada siri yang terakhir ini, siri yang keempat dalam surah Al-Kahfi ini menyebutkan tentang fitnah kuasa. Jadi kita sebutkan, kita ulang balik, fitnah yang pertama fitnah agama ataupun disebut sebagai fitnah akidah, berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Fitnah yang kedua fitnah harta, berkenaan dengan dua orang yang mempunyai kebun yang kaya raya. Kisah yang ketiga adalah kisah berkenaan dengan fitnah ilmu. Apa itu fitnah ilmu? Maksudnya ilmu yang dimiliki itu boleh membutakan mata seseorang, ataupun ilmu yang dimiliki itu boleh mendatangkan rasa takabur, rasa bangga diri. Jadi di situ kita dah belajar bahawa perlunya tawaduk, perlunya rendah diri, dan perlunya menuntut kepada orang-orang ulama, menuntut ilmu kepada ulama, perlu menuntut ilmu kepada orang-orang yang lebih pakar daripada kita. Baik. Untuk yang keempat ini, fitnah yang keempat, iaitu berkenaan dengan kekuasaan. Berkenaan dengan kekuasaan, jadi kita baca dululah. Kita baca dulu daripada ayat yang berkaitan dengan fitnah yang keempat ini, iaitu disebutkan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 83. Disebutkan wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Dzulqarnain, katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentang perihalnya. Kemudian disebutkan inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan entah di bumi dan kami beri kepadanya jalan yang diperlukan.
Kemudian disebutkan fa'atba'a sababa, lalu dia menempuh jalan itu, iaitu ke arah barat. Hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ayat 86 disebutkan sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam, iaitu ke baratlah, dia mendapati terbenam di sebelah laut yang berlumpur hitam, dan dia dapati di situ satu kaum yang kafir. Kami berfirman mengilhamkan kepadanya, wahai Dzulqarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Baik, seterusnya Allah SWT berfirman, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nuqra. Dia berkata, adapun seseorang yang melakukan kezaliman, maka kami akan menyeksanya. Kemudian dia kembali kepada Tuhannya, lalu diazab dengan azab yang seburuk-buruknya. Itu ayat yang ke-87. Kemudian ayat ke-88 yang kita baca dulu secara langsung. Ayat yang ke-88 sebutkan, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan adapun seseorang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya. Dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak membebankan. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia berpatah balik ke menurut jalan lain, iaitu ke arah timur. Hatta idza balagha matli asy-syams, sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbit, di situ mendapati matahari itu menyinari satu kaum, dan kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang pelindungan daripada matahari itu. Ayatnya, hatta idza balagha matli asy-syams wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al min duniha sitra. Kemudian disebutkan kadzalika qad ahatna bima ladaihi khubra, demikianlah halnya dan sesungguhnya kami mengetahui secara mendalam akan segala yang ada padanya. Kemudian summa atba'a sababa, kemudian dipatah balik menurut jalan yang lain. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung, dia dapati di situ satu kaum yang hampir-hampir tidak dapat memahami percakapan, melainkan dengan lambat sekali. Kemudian berkata, qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, mahukah kiranya kami menentukan jumlah bayaran kepadamu dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum radma. Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku berikan kepadaku lebih baik daripada pembayaran kamu. Oleh itu, bantulah aku dengan tenaga. Kamu beramai-ramai, aku akan bina di antara kamu dengan mereka sebuah tembok yang kukuh. Kemudian disebutkan, atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Dia mengatakan, bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul sama rata tingginya dengan kedua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah sehingga apabila ia menjadi merah menyala seperti api, dia berkata, berilah aku tembaga yang mendidih supaya aku tuang ke atasnya. Kemudian yang seterusnya, famastata'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqaba. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka tidak juga dapat menembuknya. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kemudian disebutkan, Dzulqarnain berkata, ini ialah satu rahmat daripada Tuhanku. Dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kemudian yang terakhir disebutkan, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din
wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a, dan kami biarkan pada hari itu keluar beramai-ramai bercampur baur di antara satu sama lain, dan kemudiannya akan ditiupkan sangkakala lalu kami himpunkan mereka seluruhnya di padang mahsyar. Cukup setakat itu, iaitu yang berkaitan dengan apa yang kita nak bahaskan pada hari ini. Baik. Yang pertama sekali kita ambil ibrah daripada ayat-ayat yang kita baca dan terjemahan yang kita baca. Yang pertama sekali kita faham, kita perlu tahu bahawa Qarnain ini, Qarnain ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuasaan kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuasaan kepada dia. Apa kuasa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri? Allah Subhanahu Wa Taala beri penguasaan kepada Zulkarnain ini meliputi daripada seluruh dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah raja kepada seluruh dunia. Dia berkuasa kepada seluruh dunia. Zulkarnain. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Baik. Jadi apabila kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kekuasaan, dengan maksud kita perlu faham di dalam bab fitnah kuasa ni, bab fitnah kuasa yang pertama sekali yang penting untuk kita sentuh, iaitu kuasa ni, kuasa ataupun pemerintahan ni Allah SWT yang menentukan. Allah SWT yang menentukan. Ataupun dalam ayat yang lain juga ada menyokong perkara ini, disebutkan tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, dalam surah Ali Imran. Allah SWT juga berfirman, tu'til mulka man tasha', Allah SWT berikan kerajaan kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', Allah SWT cabutkan ataupun Allah SWT jatuhkan kerajaan sesiapa saja yang Allah SWT kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', Allah muliakan siapa yang Allah SWT kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan Allah SWT hina sesiapa yang Allah SWT kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah SWT ataupun pada kuasa Allah SWT memberikan segala kebaikan. Jadi di dalam fitnah kuasa ni, yang pertama sekali kita perlu faham, iaitu berkenaan dengan Zulkarnain ni, Allah dah sebutkan inna makkanna lahu fil ard. Ini sangat penting, iaitu Allah SWT yang memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain. Allah SWT yang memberikan pemerintahan kepada Zulkarnain. Apabila kita nak kaitkan dengan zaman kita sekarang, apabila kita kaitkan dengan zaman kita sekarang, iaitu pemerintahan ataupun pentadbiran, pemerintahan lah yang tepatnya, pemerintahan dunia berlaku secara zaman berzaman, bertukar. Zaman itu, zaman ini, zaman itu, zaman ini, zaman itu, zaman ini, bertukar. Kalau kita tengok di tanah Melayu kita pun daripada dulu bertukar tangan. Pemerintahan itu bertukar tangan di antara ini, Siapa yang menentukan? Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau konteks Malaysia. Kalau konteks dunia, dulu ada kuasa yang besar yang memerintah seluruh dunia. Siapa? Zulkarnain. Kuasa yang besar. Kemudian kuasa itu berpecah kepada ada kerajaan Parsi, ada kerajaan Rom pada zaman dahulu, ada kerajaan Arab, tapi kerajaan Arab antara yang lambat lah. Kerajaan Rom dan Parsi dulu, yang besar lah, yang besar, antara kerajaan yang besar. Kemudian beralih tangan, masuk Islam, ada kerajaan Nabi, kerajaan Nabi ataupun kerajaan Islam Madinah. Kemudian masuknya kepada zaman sahabat, kerajaan khilafah, kerajaan khilafah ar-rashidah ataupun khulafa ar-rashidin kita panggil. Masuk kepada zaman Umayyah, masuk kepada zaman Abbasiyah, masuk kepada zaman Uthmaniyah. Beralih, bertukar, pemerintahan tu bertukar. Raja bertukar, pemimpin bertukar. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita perlu faham situ. Yang pertama sekali, penting sangat kita perlu faham di situ. Jadi pada zahir yang kita nampak, seolah-olah macam ada konflik di antara orang ni dengan orang ni bunuh orang ni, kemudian dia jadi pemimpin. Lepas tu ada parti politik contohnya, orang ni dengan orang ni, lepas tu ni jadi pemimpin. Kita nampak itu pada zahirnya. Tetapi seseorang itu
pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadi pemimpin melainkan dengan izin Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kala ada zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan pemimpin yang zalim naik. Dia zalim tapi Allah benarkan dia naik. Supaya apa? Supaya memberi peringatan kepada orang-orang Islam. Memberi peringatan kepada rakyat. Jadi ada kalanya naik pemimpin yang zalim, ada kalanya naik pemimpin yang saleh, ada kalanya naik pemimpin yang baik, ada kalanya naik pemimpin yang jahat. Jadi semua tu siapa yang tadbir, siapa yang uruskan? Allah SWT. Sebab tu di antara nama-nama Allah yang kalau kita hafal dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah disebutkan Malikul Mulk. Apa maksud Malikul Mulk? Malikul Mulk adalah raja bagi segala raja. Maksudnya di atas dunia ni nampak macam raja tu macam hebat sangatlah, berkuasa. Tetapi yang lebih berkuasa atas tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalam konteks dunia. Kalau kita pergi balik lebih dekatlah dengan kita, iaitu Malaysia. Lebih dekat dengan kita iaitu Malaysia. Malaysia sebelum daripada merdeka dijajah oleh pelbagai negara menjajah, mentadbir kita, menjadi pemerintah di atas kita, ataupun kemudian kuasa raja-raja tinggi diangkat tinggi. Jadi ada kuasa raja-raja, kuasa sultan, kemudian ada di bawah sultan, di bawah raja-raja, menteri-menteri dan sebagainya, sampai kepada zaman kita selepas kita merdeka, kita ada konsep raja berperlembagaan, kemudian kita ada demokrasi berparlimen, kita ada cara berdemokrasi berparlimen. Jadi semua tu adalah pemimpin. Yang ada di atas itu raja, sultan, perdana menteri, menteri-menteri, itu semua adalah pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin. Jadi bagaimana mereka naik? Sebab apa mereka naik? Pertama sekali kita cakap mereka ini naik kerana Allah SWT izinkan. Allah SWT izinkan mereka naik, maka mereka naik. Adakah mereka ini yang terbaik? Tak semestinya lagi. Tak semestinya lagi. Jadi Allah naikkan, kadang-kadang Allah naikkan orang ni, Allah naikkan orang ni, Allah turunkan orang ni, turunkan. Begitu juga kerajaan. Kalau kita tengok kerajaan Malaysia lah. Kerajaan di Malaysia ditadbir sebelum ni daripada merdeka sampai kepada tahun berapa? Sebelum PH naik itu, saya ingat. Kemudian ditadbir oleh UMNO, ataupun Barisan Nasional. Kemudian tukar kepada PH. Kemudian naik kepada PN. Kemudian sekarang tak tahu apa nama ni, Keluarga Malaysia kot. Keluarga Malaysia. Jadi pertukaran pemimpin, Perdana Menteri dan sebagainya itu adalah urusan Allah SWT. Jadi bolehkah kita berusaha untuk menukar pemimpin? Boleh. Itu ikhtiar kita. Tetapi pada hakikatnya adalah Allah SWT yang menentukan. Jadi ada kadang-kala sebab tu kita sebutkan, ada kadang-kala orang-orang yang berusaha untuk jadi pemimpin tapi Allah takdirkan dia tak jadi. Allah takdirkan dia tak jadi, maka tetap tak jadi. Maksudnya semua itu adalah dengan izin Allah SWT. Baik, itu benda yang perlu kita faham, dan jelas maksudnya kita redha dengan apa yang Allah SWT tetapkan pemimpin untuk diri kita. Adakah kita itu akan masuk pada akan datanglah. Kemudian berkenaan dengan Zulkarnain, tak apalah, kita masuk dulu kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain ni Allah SWT beri kepada Zulkarnain ini kekuasaan meliputi seluruh timur dan barat. Dia pergi ke timur, mula-mula pergi dulu ke barat. Maka dikatakan balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Dia pergi ke barat, dia jumpa satu kaum yang kafir. Kemudian Allah SWT bagi pilihan kepada Zulkarnain ini untuk dia putuskan, dia buat keputusan apa yang nak dibuat. Iaitu dia kata kaum ni kaum kafir, orang yang kafir. Zulkarnain ini jumpa orang-orang kafir, kaum kafir. Maka Allah SWT bagi pilihan kepada Zulkarnain, kata pilih sama ada engkau nak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka.
Allah SWT sendiri suruh Zulkarnain ini pilih. Tetapi Zulkarnain ini bijak. Zulkarnain ini bijak, dia katakan orang yang melakukan kezaliman dia akan seksa. Dia orang melakukan kezaliman dia akan seksa, dan di akhirat pun dia akan diseksa pula. Orang di akhirat di sisi Allah SWT dia akan seksa. Di atas dunia dia diberi seksaan, di atas dunia dia beri seksaan di atas kesalahannya, kemudian di akhirat kena lagi. Di hari akhirat kena lagi. Sebab apa? Pengadilan dunia lah. Jadi hari akhirat itu dia dengan Allah SWT. Kemudian bagi orang yang beramal soleh, bagi orang yang beriman, ini untuk orang yang zalim ni, maksudnya orang yang kafir lah. Bagi orang yang beriman, ada sebahagian kaum lagi, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia mendapat balasan di sisi Allah SWT. Maksudnya Allah SWT menguji Zulkarnain apa keputusan yang dia nak buat kepada orang ni. Ada segolongan kafir, ada segolongan mukmin yang beriman, yang beramal saleh, ada segolongan yang kafir, yang zalim. Maka dia putuskan ataupun dia buat keputusan yang baiklah apabila Allah SWT memberikan pilihan kepada Zulkarnain. Kemudian apabila pergi ke timur, disebutkan Matli Asyam, disebutkan barat ni, kalau kita ikut daripada peta geografi dunia, maksudnya barat, di hujung sekali barat sebenarnya adalah di Morocco lah, di negara Morocco, di negara dipanggil negara matahari terbenam. Negara matahari terbenam di Morocco. Kalau negara matahari terbit di mana? Negara matahari terbit di Jepun lah. Jadi seluas-luas bumi itulah, seluas-luas bumi itu adalah pentadbiran Zulkarnain. Maka di barat itu sehingga di Morocco lebih kurang kedudukannya di negara Morocco. Kemudian di barat lebih kurang di Jepun ataupun di China lah. Begitu. Di timur di China ataupun di Jepun begitu. Jadi apabila sampai di timur, dia melihat satu kaum itu yang matahari menyinari mereka dan tidak ada satu perlindungan pun kepada mereka. Matahari menyinari kepada orang-orang yang berada di situ, tetapi tidak ada perlindungan, tidak ada pokok nak berteduh, tidak ada bangunan, tidak ada apa. Mereka duduk dalam keadaan matahari yang terang benderang. Maka demikian halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara mendalam akan segala yang ada padanya. Itu tidak ada apa-apa kisah lah. Tidak ada apa-apa kisah di situ. Maksudnya Zulkarnain berjalan timur dan barat itu melihat apa yang berlaku kepada kaum di setengah tempat itu. Kemudian tempat yang ketiga apabila Zulkarnain itu sampai di antara dua gunung, maka di situ ada satu kaum yang tak memahami percakapan. Maksudnya bahasa dia tu bahasa lain lah. Tak memahami percakapan, susah nak terangkan kepada mereka. Jadi di situlah mereka bertanya kepada Zulkarnain berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi ini ada kaitan dengan akhir zaman ini, iaitu dikatakan kaum Ya'juj Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Maka oleh itu, mahukah kiranya kami menentukan jumlah bayaran kepadamu dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dan mereka. Jadi ini berkenaan dengan kisah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini diriwayatkan oleh dalam hadis yang banyak bahawa Ya'juj Ma'juj ni dia akan satu binatang ataupun satu golongan daripada haiwan. Ada setengah menyebutkan haiwan, ada setengah menyebutkan manusia. Benda hidup lah. Yang penting dia adalah benda hidup yang akan muncul pada akhir zaman juga. Ya'juj Ma'juj akan muncul pada akhir zaman. Zaman dahulu dah ada dah. Dah muncul, dah melakukan kerosakan di muka bumi. Kemudian mereka ini duduk di bawah tanah. Allah SWT sembunyikan mereka di bawah tanah, dan akan datang di akhir zaman mereka akan kembali balik. Mereka akan naik balik di atas muka bumi. Jadi mereka ini, kaum yang ada di antara dua gunung ni dah lihat dah. Mereka ni dah tengok dah Ya'juj Ma'juj. Dan mereka apabila Zulkarnain sampai, dia tahu Zulkarnain ini adalah pemerintah, adalah raja
bagi dari raja bagi di dunia pada waktu itu, maka dia minta kepada Zulkarnain untuk buat tembok. Dia nak bayar kepada Zulkarnain untuk buat tembok supaya menghalang Ya'juj Ma'juj itu melakukan kerosakan di tempat mereka. Maka disebutkan Ya'juj Ma'juj menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku berikan kepadaku lebih baik daripada pembayaran kamu. Maksudnya dia tidak mahu pembayaran daripada kaum ini, dan dia hanya berbangga. Dia hanya berbangga dengan kekuasaan dan kekayaan yang Allah SWT berikan kepada dia. Oleh itu disebutkan, oleh itu bantulah aku dengan tenaga kamu beramai-ramai, maksudnya tak payah bayar tanpa bayaran. Kamu buat sendiri dengan tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina di antara kamu dengan mereka sebuah tembok yang kukuh. Maksudnya bergotong royong, buat bersama-sama dia, Zulkarnain itu dan kaum yang ada di situ. Kaum yang di antara tengah gunung tu, di antara dua gunung itu, buat bersama-sama dengan Zulkarnain sendiri untuk membina tembok tersebut. Maka dikatakan datangkan ketul-ketul batu, kumpulkan sambal rata tinggi, kemudian bakar, kemudian tiuplah, kemudian menyala, mendidihkan tembaga, untuk dibuat tembok. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tak dapat menebuk. Tetapi sebenarnya pada akhir zaman nanti mereka akan, Ya'juj Ma'juj ini tetap juga akan dapat keluar. Cumanya diceritakan di sini bahawa Ya'juj Ma'juj ini telah dihalang oleh kaum ini. Untuk melakukan kerosakan di muka dunia, di atas dunia. Tetapi pada akhir zaman nanti mereka akan berjaya. Ya'juj Ma'juj ini akan berjaya keluar. Akan berjaya keluar ke atas muka bumi dan melakukan balik kerosakan seperti mana yang dilakukan pada sebelum itu. Jadi itu kisah dia lah, kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kekuasaan ini. Jadi apabila kita sebutkan berkenaan dengan kekuasaan, maka seperti mana kita sebut, itu poin yang pertama, kita katakan bahawa kekuasaan ni adalah takdir, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kekuasaan, ibrah yang kedua kita boleh ambil, apabila Allah SWT telah berikan kekuasaan, maka gunalah kekuasaan itu ke arah kebaikan. Gunalah kekuasaan itu ke arah yang baik, iaitu ke arah berkhidmat untuk rakyat, ataupun berkhidmat untuk masyarakat. Sebagaimana dikisahkan, Zulkarnain ini dia pergi ke barat, pergi ke timur, kemudian ada yang minta bantuan kepadanya, dia bantu. Jadi ini adalah contoh orang yang diberi kekuasaan. Maka perlu untuk kita mencontohi kisah-kisah yang ada ini. Maksudnya apabila seseorang itu dilantik menjadi pemimpin, maka dia adalah khadim. Dalam syair ataupun dalam kalam-kalam hukama yang sebutkan sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin sesuatu kaum itu dia sebenarnya adalah khadim. Dia sebenarnya adalah tukang khidmat. Jadi apabila kita ni dalam parti politik contohnya, kita dilantik sebagai ketua, dilantik sebagai ketua pemuda ke, ketua cawangan, kita lantik sebagai sidang ke, apa ke. Jadi apabila kita dilantik sebagai ketua, maka muhasabah diri kita adalah tukang khidmat. Maksudnya jangan hanya tertipu dengan jawatan. Jangan hanya tertipu dengan jawatan, jangan hanya tertipu dengan kedudukan, tetapi apabila kita dilantik menjadi ketua, maka kita perlu faham bahawa kita adalah tukang khidmat kepada masyarakat yang di bawah kita, orang yang di bawah kita. Kalau seseorang itu tak jadi ketua sekalipun, dia tak jadi ketua, maka dia adalah ketua keluarga contohnya. Dia lelaki, dia berkeluarga, jadi dia ketua kepada keluarga dia. Dia akan dipersoalkan tanggungjawab dia kepada keluarga dia. Kalau dia naik level lagi tinggi, ketua taman contohnya, ketua taman, maka dia bertanggungjawab kepada orang di dalam taman dia. Dia naik tinggi sikit, ketua cawangan, maka dia bertanggungjawab pada cawangan dia. Naik tinggi lagi, dia jadi adun contohnya,
maka dia bertanggungjawab kepada seluruh Dewan Undangan Negeri, dia punya seluruh daerah kawasan dia. Dia naik tinggi lagi, dia jadi apa lagi, Esko ataupun dia jadi ketua menteri, maka dia bertanggungjawab satu negeri. Maka lebih tinggi dia punya jawatan, maka lebih tinggi tanggungjawab dia. Maka seharusnya, maksudnya kita faham kuasa ni kuasa ini adalah fitnah, ataupun kita dah faham bahawa makna fitnah itu adalah ujian. Kuasa ini adalah ujian. Semakin tinggi kita punya kuasa, maka semakin tinggilah tanggungjawab dia. Semakin tinggilah tanggungjawabnya kepada orang yang di bawah, orang yang di bawah bawah tanggungan kita. Jadi itu poin yang kedua kita perlu ambil, bahawa kuasa itu adalah khidmat kepada masyarakat. Jadi apabila alhamdulillah lah, kita tengok orang-orang yang diberi kuasa, orang-orang yang diberi jawatan, orang yang diberi kedudukan, kebanyakannya turun untuk tengok, turun untuk tengok orang-orang yang bawahan, bagi bantuan sebagainya. Itu sangat makmur di bumi kita, di tempat kita. Maksudnya cakna lah, kita katakan cakna kepada rakyat, cakna kepada masyarakat yang di bawah tanggungan. Itu sangat bagus, itu sangat bagus, bahawa kita ni apabila dilantik, maksudnya kita bukan sahaja bukan berbangga hanya dengan jawatan tersebut, bahkan kita turun untuk khidmat kepada rakyat di bawah kita. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila berkenaan dengan fitnah kuasa, Jadi apabila kita dah sebutkan tadi, yang pertama kali kita sebutkan kuasa ni Allah SWT yang berikan, persoalan pula timbul, iaitu boleh tak kita meminta kuasa? Boleh tak kita meminta kuasa? Jadi pengajaran ni ataupun hukum dia lah, hukum dia, kita meminta kuasa adalah tidak dibolehkan. Kita kata macam hukum kita meminta kuasa adalah tidak dibolehkan. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan bahawa mafhum daripada hadis menyebutkan bahawa seseorang, Nabi menegur kepada seorang sahabat, yang meminta kuasa, meminta untuk dia dilantik menjadi gubernur. Nabi menegur dia, mengatakan bahawa innaka dha'if, sesungguhnya engkau ni lemah. Sebab apa? Sebab Nabi tahulah, Nabi tahu dia itu tidak layak, tetapi dia meminta. Maka Nabi katakan Nabi katakan bahawa sesungguhnya kuasa itu adalah penyesalan. Apabila engkau meminta kuasa, itu adalah akan berlaku penyesalan di dunia dan di akhirat. Akan berlaku penyesalan di dunia dan akhirat dengan sebab meminta kuasa. Jadi berdasarkan hadis inilah para ulama yang menyebutkan bahawa haram, tidak boleh untuk kita meminta kuasa. Tidak boleh untuk kita meminta kuasa. Dengan maksud apa? Dengan maksud kita sendiri yang minta orang naikkan diri kita. Dia berbeza, perlu faham juga, dia berbeza dengan orang yang angkat dia ataupun orang yang cadangkan, dia bersetuju, itu tak ada masalah. Orang yang cadangkan, dia ni banyak khidmat, dia ni boleh buat kerja, dia ni orang yang amanah, dia ni orang yang rajin, orang angkat dia, maka dia terima jawatan tersebut, itu tak ada masalah. Tetapi jangan dia sendiri yang mengangkat diri dia untuk menjadi pemimpin. Begitu. Maksudnya dia meminta, dia beza meminta, baik, jangan salah faham pula. Beza meminta dengan menawarkan diri. Meminta ni maksudnya dia memang betul-betul mahukan. Menawarkan diri pun boleh. Iaitu dia bersedia untuk berkhidmat. Bersedia untuk berkhidmat kepada rakyat. Dia bersedia untuk berkhidmat kepada masyarakat di bawah jagaan dia. Maka itu pun dibolehkan. Menawarkan diri dengan meminta kena beza lah. Meminta maksudnya dia betul-betul nak, dia nak, dia betul-betul, maka perlu lihat kepada perkara tersebut lah. Perlu lihat secara jelas berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Itu yang ketiga, berkenaan dengan meminta jawatan. Kemudian yang keempat, apabila kita sebutkan berkenaan dengan fitnah kuasa, maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala
mentakdirkan, apabila Allah SWT mentakdirkan kita untuk dapat jawatan dan sebagainya, maka kita hendaklah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Hendaklah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, seperti mana Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka antara tugas seorang pemimpin adalah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Maksudnya kita jalankan, kita menyeru orang kepada kebaikan, dan kita menegah ataupun mencegah kemungkaran. Itu tugas. Itu tugas pemimpin apabila seseorang itu dilantik menjadi pemimpin. Baik. Apabila kita sebutkan, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, apabila kita sebutkan fitnah kuasa, dia adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu adalah peluang untuk berkhidmat, peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat, peluang untuk berkhidmat kepada rakyat. Maka kita perlu sentiasa muhasabah, dan perlu ada rancangan ataupun plan, perancangan yang baik. Maka apabila kita dilantik menjadi pemimpin, maka kita akan ada perancangan bagaimana untuk menjadikan sesuatu negara ataupun sesuatu tempat yang ditadbir itu dalam keadaan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu sesuatu negeri yang baik, sesuatu negeri yang diberkati oleh Allah SWT, dan penghuni-penghuninya itu pun dalam keadaan yang baik, dan maksud cukup bekalan makanannya, dia punya tidak ada kefakiran dan sebagainya. Jadi itu adalah di antara ibrah ataupun pengajaran-pengajaran ataupun poin-poin yang kita boleh ambil daripada surah Al-Kahfi ini, daripada berkenaan dengan fitnah kekuasaan. Jadi apabila kita faham pemerintahan ataupun kuasa itu adalah fitnah, maka ada sebahagian orang lari terus daripada kuasa. Ada sebahagian orang memilih untuk lari terus daripada kuasa. Boleh tak? Boleh. Boleh juga memilih untuk mengelak terus, lari terus daripada kuasa. Apabila orang bagi, apabila orang nak bagi, dia tolak. Boleh juga. Bergantung kepada diri masing-masing lah. Dia istikharah, dia minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan apabila ditawarkan kepada dia, dia nak ambil, boleh. Boleh juga dia ambil kuasa tersebut. Apa yang penting kelayakan lah. Apa yang penting kelayakan. Ada kadang-kadang berlaku, banyaklah kadang-kadang berlaku, mukanya tak pernah nampak, tetapi bila nak buat pemilihan, baru datang, baru ada. Orang nak pilih sidang contoh, nak pilih sidang baru, tiba-tiba baru nampak orang ni. Ataupun kadang-kadang berlaku hatta di masjid sekalipun, kadang-kadang orang nak pilih imam, baru muncul dia, tetapi tak pernah sampai ke masjid. Maka elakkanlah daripada benda-benda macam ni. Bukan kita nak bersangka buruk kepada orang, maksudnya kalau kita lihat orang, tak, maksudnya diri kita lah, diri kita masing-masing. Kita bukan dengan tujuan kita nak kuasa, kita tidak meminta-minta kuasa, tetapi jika diberikan kepada kita, maka kita buat yang terbaik. Jika diberikan kepada kita, maka kita buat yang terbaik. Jadi walaupun kita, contohnya kita di dalam parti politik, kita dalam parti politik ni tak larilah daripada kuasa, memang akan naik sedikit demi sedikit. Maksudnya itu pun sebenarnya adalah pelajaran ataupun kita punya step, satu demi satu kita naik. Kita dah biasa dengan khidmat dengan orang cawangan, kemudian kita naik sedikit khidmat dengan orang yang lebih tinggi lagi, supaya kita dah biasa dengan rakyat, kita dah biasa dengan masyarakat. Kalau tiba-tiba kita tak biasa berkhidmat sepenuh masa kepada rakyat, tiba-tiba tiup dilantik terus kepada yang lebih tinggi, kepada yang paling tinggi, maka akan kucak-kacir kita. Sebab apa? Sebab hidup kita ini kita tidak penuhkan dengan khidmat kepada rakyat. Maka perlu kita ambil perhatian lah berkenaan dengan perkara ini. Jangan kadang-kala
Kadang-kala berlaku ada setengah pemimpin yang hanya turun ketika mana hampir pilihan raya, ataupun ada setengah pemimpin hanya turun ketika pemilihan nak pilih pemimpin, ataupun ada nak pilih sidang ketika itu baru turun dan sebagainya. Maka kita niat bahawa apabila kita dipilih menjadi pemimpin, maka kita buat yang sebaik yang mungkin. Jika rakyat nak pilih kita, pilih lah. Sebab kita dah buat yang terbaik. Kita dah buat yang terbaik. Jika rakyat nak pilih orang lain, nampak orang lain, maka kita terserah. Maka itu adalah takdir. Takdir Allah SWT. Jika kita lihat dengan skop yang lebih jelas di dalam negara kita lah. Di dalam negara kita sebenarnya, pada pendapat saya lah, pendapat peribadi sendiri, memang pemerintahan di Malaysia ini sangat cantik. Sistem pemerintahan di Malaysia ini sebenarnya sangat cantik, dengan ada raja berperlembagaan, dengan ada demokrasi berparlimen. Kerana saya pernah duduk di negara yang hanya ada demokrasi berparlimen tapi tak ada raja berperlembagaan. Maksudnya dia hanya menggunakan sistem demokrasi lah, presiden. Maka banyak berlaku kucak-kacir di banyak negara-negara Arab, berlaku kucak-kacir sebab tidak ada yang menstabilkan keamanan negara. Yang tidak ada atas tu. Macam kita di Malaysia ada agung, yang di Pertuan Agong. Maka ada yang menstabilkan keadaan. Maka kita lihat banyak berlaku krisis politik beberapa bulan berdekatan ini. Berlaku krisis politik, sebenarnya yang menstabilkan keamanan negara itu sebenarnya saya nampaklah secara peribadi, yang menstabilkan keamanan itu adalah yang atas sekali, iaitu YDPA yang di Pertuan Agong. Dan dengan kebijaksanaan yang di Pertuan Agong jugalah, maksudnya memperkenankan Perdana Menteri daripada UMNO, walaupun ramai yang kata kembalikan mandat rakyat dan sebagainya, tetapi dengan kebijaksanaan raja ataupun dengan kebijaksanaan yang di Pertuan Agong untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan politik, maka Agong perkenan yang tu. Jadi UMNO juga mentadbir. Jadi di situ kembali balik kepada yang tadi kita sebutkan, bahawa apabila Allah SWT takdirkan UMNO yang mentadbir, maka itu adalah takdir Allah. Maka tak boleh nak lari, walaupun orang ada orang yang tak puas hati, kata tak menang pilihan raya, kalah pilihan raya tetapi boleh jadi Perdana Menteri, tak ikut mandat rakyat dan sebagainya. Tetapi itu yang Allah SWT tentukan. Sebenarnya itu yang Allah SWT tentukan. Manusia itu hanya berusaha. Dan keputusan manusia itu sebenarnya sebagai kiasan ataupun sebagai majaz, kiasan sahaja. Keputusan manusia pada hakikatnya Allah tentukan bahawa siapa yang akan ganti, siapa akan ganti. Semua itu adalah di bawah perancangan Allah SWT. Cumanya kita apabila kita ini maksudnya berkhidmat, kita ini berkhidmat kepada rakyat, dan jika kita tak boleh buka hati, kita tak boleh kita tak memaksa, kita tidak memaksa orang pilih kita, tetapi apabila orang nampak khidmat kita, kita punya kerja kita bagus, kita punya cakna kita kepada rakyat bagus, maka orang akan pilih orang-orang yang macam tu. Moga-moga kita doalah, moga-moga orang-orang yang dilantik menjadi pemimpin di kalangan kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadi dalam doa kita pun kadang-kadang selalu kita selitkan waj'alna lil muttaqina imama. Kita sebutkan Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian kita sebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan di kalangan pemimpin di kalangan kami adalah di kalangan orang-orang yang muttaqin, di kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik. Dan mungkin ada di kalangan
kalian di kalangan tuan-tuan, puan-puan yang hadir di sini, maksudnya ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang baik, moga Allah SWT angkat. Moga Allah SWT angkat dan moga Allah SWT menjauhkan kita daripada dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jahat. Jadi walaupun sebenarnya itu adalah amanah, berat tanggungannya di akhirat, tetapi dengan sokongan daripada satu kumpulan ataupun satu tim, maka buat kerja itu dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas kerana Allah SWT, dia insya-Allah tidak akan menjadi fitnah pada kita ataupun tidak akan menjadi penyesalan pada hari akhirat. Hadis yang saya sebutkan tadi, penyesalan itu sebab apa? Sebab Nabi dah tahu dia tak mampu. Nabi ni bukan macam kita lah. Kita ni kita tengok zahir, kita tak tahu lagi mampu ke tidak. Kita tak nampak lah. Tetapi Nabi Allah SWT bagi pandangan yang lebih, maka Nabi dah tahu awal-awal lagi. Dia ni macam mana, boleh mentadbir tak boleh mentadbir. Tapi kalau kita contohnya, kita di dalam satu tim, dalam satu tim, maka kita tahu siapa yang layak untuk dinaikkan, siapa yang tak layak. Yang tak layak tu jangan kita naikkan. Yang tidak layak tu yang kita naikkan. Kita latih dulu supaya kita naikkan orang yang betul-betul layak untuk mentadbir. Jadi penyesalan pada hari akhirat itu hanyalah bagi orang yang meminta jawatan tetapi sebenarnya dia tidak mampu ataupun dia tidak layak. Maka kita sebagai orang-orang yang memimpin, insya-Allah pada satu hari nanti, maksudnya kita cuba untuk naikkan orang-orang yang berkelayakan, naikkan orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tengok orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kuat bekerja dan sebagainya, kita cuba naikkan supaya pemimpin-pemimpin yang ada di kalangan kita di Malaysia ini adalah di kalangan orang-orang yang baik. Insya-Allah, moga-moga Allah SWT permudahkan, moga-moga Allah SWT mentakdirkan kepada kita pemimpin yang baik. Begitu juga para ulama, ada setengah ulama menyebutkan jika aku ada doa yang mustajab, maka aku akan doakan kepada pemimpin. Kerana apa? Kerana jika aku doakan untuk diri aku, manfaatnya untuk diri aku. Tetapi jika aku doakan kepada pemimpin, maka manfaatnya menyeluruh kepada semua rakyat. Jadi mudah-mudahanlah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang peka kepada fitnah. Walaupun kita sebutkan kuasa ini adalah fitnah, peka kepada fitnah ataupun ujian ini adalah ujian yang berat, tetapi moga-moga Allah pandulah, moga-moga Allah SWT memberikan panduan kepada kita, dan Allah SWT memberikan kekuatan bagi yang memimpin, Allah SWT berikan kekuatan bagi yang tidak memimpin. Maksudnya Allah SWT berikan taufik dan inayah, pertolongan daripada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Rasanya cukup setakat itu dulu. Moga-moga apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan ini ada manfaat yang boleh kita ambil dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada ibrah surah Al-Kahfi ini apabila kita sebutkan berkenaan dengan fitnah kuasa ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Cukup setakat itu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada kekurangan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Afdaluddin. InsyaAllah apa yang disampaikan oleh Ustaz akan kita gunakan sebagai peringatan dan sebagai panduan untuk kita menyusuri hidup kita ni lah. Lebih-lebih fitnah kuasa ni amat terlibatkan berkenaan kepimpinan kita di peringkat cawangan lah. Kalau dalam kes ni, majlis ini yang dianjurkan oleh Pemuda UMNO Desa Simabau. Seperti biasa, saya ingin bagi Saudara Azim menyampaikan sepatah dua kata, Azim. Kalau nak lah. Last sebelum Ustaz. Lepas ni dah tak ada dah, last day ni. Lepas ni kita tengok tajuk lain pula. Dengar, Azim.
Okay. Okay, terima kasih. Ya. Sebelum tu kita ingin mengucapkan terima kasih lah. Ada beberapa kelompok orang ni saya tengok. Satunya daripada WhatsApp group Masjid Kampung Air Merbau ni daripada Cik Jamil tadi tu. Daripada apa? Berjemaah, solat berjemaah punya group, WhatsApp group. Kemudian ada daripada cawangan-cawangan lain. Kak Timah Baci ada, Zatul ada. Lepas tu daripada JPKK saya, JPKK pun ada, di cawangan. Itulah, terima kasih semua kerana dapat hadir. Sebelum kita akhiri ni minta ada bawah tu. Ada. Sebelum tu minta Ustaz baca doa last Ustaz. Boleh ya? Boleh. Doa penutup lah. Ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua bapa kami ya Allah, ampunkanlah dosa datuk nenek kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa isteri-isteri kami, anak-anak kami ya Allah, ampunkanlah dosa adik-beradik kami ya Allah, ampunkanlah orang-orang kerabat terdekat kami, keluarga kami ya Allah, dan juga kerabat yang jauh ya Allah, ampunkanlah dosa juga sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat seperjuangan kami ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah, maafkanlah segala kesalahan mereka ya Allah, dan ampunkanlah juga dosa kami sendiri ya Allah. Sama ada dosa yang kami buat kami tahu maupun yang kami tidak tahu ya Allah. Dosa yang kami buat secara sembunyi ataupun secara terang-terang ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu daripada membuat perkara-perkara yang dilarang olehmu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah daripada buat perkara-perkara yang kau murka ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan untuk kami meninggalkan dosa, untuk kami meninggalkan maksiat. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan untuk kami kekal melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, kekal melakukan amal saleh kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah kami kabul, kurniakanlah kami kabul ya Allah, kabulkanlah segala permintaan kami ya Allah, kabulkanlah segala amalan kami ya Allah, supaya amalan-amalan kami itu menjadi timbangan kami di mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah. Berilah di kalangan kami pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah. Jauhkanlah kami daripada pemimpin-pemimpin yang buruk ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkatilah kehidupan kami ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah, orang yang sakit di kalangan kami kau sembuhkanlah ya Allah. Orang yang ditimpa penyakit di kalangan kami ya Allah, kau berilah kesembuhan ya Allah. Orang-orang yang ditimpa wabak penyakit COVID-19 ini ya Allah, kau sembuhkanlah ya Allah. Orang-orang yang telah meninggalkan kami ya Allah, orang yang telah meninggal dunia meninggalkan kami ya Allah, kau rahmatilah mereka ya Allah. Berilah sinaran di dalam kubur mereka, berilah cahaya di dalam kubur mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada azab kubur ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kesembuhan kepada kami zahir dan batin ya Allah. Berilah kesembuhan kepada kami zahir dan batin ya Allah, tubuh badan dan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jauhkanlah kami daripada segala malapetaka yang buruk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala bencana yang buruk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala penyakit zahir dan batin ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sebagaimana kau pertemukan kami di dalam rahmat-Mu ya Allah, pisahkanlah kami juga dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkatilah pertemuan kami ini ya Allah, berkatilah ia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pahala di sisi-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf. Okay, sorry. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Rozita Othman, saya punya ketua wanita Mencawangan Desa Simabau, dan turut hadir pada majlis pada kali ini. Kak Ita,
Itulah saya rasa dengan ini tamatlah kita punya majlis kita pada malam ini. Dan insyaAllah lah ada rezeki lagi kita akan panggil Ustaz lagi Ustaz. Nanti saya apa-apa saya call. Okay, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.